Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya Allah taala memberikan kepada kita kekuatan taufik. Taufik artinya khalqul qudrati fil 'abdi 'ala ta'ah. Allah taala memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai manusia tu belum semuanya boleh mari ke masjid ni, ataupun boleh dah datang ke masjid sekalipun, kalau tidak ada disertakan taufik daripada Allah, maka tak akan melangkah kakinya datang ke masjid. Alhamdulillah kitanya Allah Ta'ala bagi nikmat tersebut. Apa? Melangkah kaki kita datang ke masjid awal-awal. Ini dia panggil nikmat taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik melainkan tidak didapatkan taufik itu melainkan dengan pemberian daripada Allah. Jadi insya-Allah sebagaimana kata Al-Fadhil Ustaz Syafi'i tadi, sayanya diminta untuk sama-sama muzakarah, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni karangan bagi Al-Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, atau lebih kita kenal dengan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi ini anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Jadi dalam banyak-banyak karangannya ada satu karangan yang beliau menulis tentang kesempurnaan, segala kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dipanggil, diletak nama kita ni Syama'il Muhammadiyah. Segala kesempurnaan yang dibangsa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah kita patut muzakarah, patut membaca, berbincang dan belajar tentang kitab Syama'il Muhammadiyah? Supaya kita lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ilmu sirah, ilmu tentang Nabi, nak kenal Nabi ni ada beberapa ilmu. Satunya ilmu sirah, dia panggil Siratun Nabawiyah. Kisah perjalanan ni, jalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula daripada dilahirkan sampailah kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil sirah. Dan banyaklah kita duk mengaji kitab-kitab sirah tu. Antara lain sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, dan banyak lagi lah selain daripada tu. Anwarul Mubin, banyak kitab-kitab sirah ni dikarang oleh alim ulama. Selain daripada ilmu sirah, patut juga kita kena belajar untuk lebih mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah tentang khasais nubuwah, dia panggil. Benda-benda yang dikhususiah, yang ditentu hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil khasais nubuwah. Benda-benda hak ditentu hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga seelok juga kita belajar dalailun nubuwah. Segala dalil-dalil yang menunjukkan tentang kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikarang oleh alim ulama dulu. Ada kitab Dalailun Nubuwah, segala dalil-dalil
yang menunjukkan di atas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasa'is nubuwah, segala khususiat yang yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga yang patut kita kena muzakarah, yang patut kita kena ulang kaji untuk lebih menambahkan pengenalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah syama'il Muhammadiyah. Nah, iaitu mengetahui tentang segala kesempurnaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya insanul kamil. Kamil itu makna sempurna juga. Nah, bahkan insanus syamil. Nah, kamil dan syamil. Kalau terjemah Melayu kita dua-duanya sempurna. Sempurna, kamil sempurna, syamil sempurna. Itu kita punya bahasa Melayu itu agak sempit dah sikit. Biasalah bahasa kita kan, bahasa Melayu, bahasa orang panggil kurang kaya dengan makna-makna. Nah, kurang kaya dengan bahasa itu. Macam Arab ni dia kaya dengan bahasa. Contoh, kita buat contoh tengok. Kalau khalaqa dengan ja'ala dengan fatara, itu kalau terjemahan kepada bahasa Melayu kita semuanya terjemah menjadi, mencipta, mengada. Itulah. Nah, tapi kalau kita tilik dari segi makna bahasa Arab, khalaqa, ja'ala, fatara, itu ada perbezaan iktibar makna dia. Nah, khalaqa artinya menjadi dengan makna daripada tidak ada langsung, kosong, kepada ada. Itu makna khalaqa. Itu Tuhan yang menjadi daripada tidak ada langsung kepada ada. Itu dipanggil khalaqa. Kalau ja'ala, itu terjemah Melayu pun menjadi juga. Tapi kalau bahasa Arab, makna menjadi dengan makna ja'ala itu artinya Allah Ta'ala menjadi dengan makna merubah hayat, rupa-rupa kelakuan sesuatu benda. Nah, ini makna begini ni susah kalau kita tu sekadar baca bahasa Melayu terjemahan. Itu sebab kalau baca terjemahan Quran, Alhamdulillah contoh ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tengok, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Hei manusia, Tuhan kata, sesungguhnya kami khalaqnakum min zakarin, kami menjadikan kamu daripada zakarin wa unsa, tu Adam dengan nenek Hawa. Nah, khalaqa, Allah Ta'ala mula dengan menjadi. Yang pertama tu dengan kalimah khalaq. Inna khalaqnakum, kami menjadikan kamu, artinya kami menjadikan kamu daripada tidak ada kepada ada tu, daripada tu Adam nenek Hawa. Tengok. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ja'alnakum syu'uban. Kalau kita baca terjemahan, cuba ambil terjemahan Al-Quran, semuanya diterjemah apa? Wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu daripada Datuk Adam dengan nenek Hawa, dan kami jadikan kamu dengan pelbagai bangsa, kabilah dan keturunannya. Itu menjadilah kau dua-dua tu. Nah, tapi kalau kita mengaji bahasa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tu arti wa ja'ala, kami jadi dengan mana? Kami ubahkan rupa-rupa kalian. Nah, maka sebab tu rupa orang Melayu tak serupa dengan rupa orang Cina. Rupa orang Cina tak serupa dengan muka orang India. Muka orang India tak sama dengan muka orang Arab. Muka orang Arab tak sama dengan orang Amerika, orang putih, apa semua ni. Itu padahalnya daripada tu Adam nenek Hawa Abdullah tapi Allah Ta'ala ja'alnakum syu'uban, Allah Ta'ala ubah rupa-rupa kita menjadi pelbagai
etnik, pelbagai keturunan, pelbagai bangsa. Itu nak cerita kata kayanya bahasa Arab. Itu kaya bahasa Arab. Kalau fatara artinya Allah Ta'ala yang menjadikan sesuatu tu dengan tanpa ada contoh, tak ada peta. Kita nak buat apa kena ada peta, kena ada plan dia panggil. Kalau buat bangunan tak ada plan, jawab dia tak tahu jadi apa bangunan tu. Kita nak buat apa-apa kena ada plan. Allah buat bumi, buat langit, buat segala planet-planet, falak-falak, bulan bintang apa ni tanpa ada plan. Bukan bumi ni Tuhan tiru bulan Tuhan tiru planet mustari ke apa, tidak. Lain-lain. Allah Ta'ala menjadi dengan makna fatara tanpa ada peta, contoh dan plan. Itu jadi kalau kita baca ayat Quran, fatirus samawati wal ard, fatirus sama, Tuhan yang menjadi langit, segala langit dan bumi. Apa makna? Yakni Tuhan yang menjadikan segala langit dan bumi tanpa meniru plan-plan, tanpa mencontoh plan-plan, tidak. Itu. Baik. Gitulah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh digelarkan insanul kamil. Dan digelarkan juga insanun syamil. Dua-dua sempurna belakang makna. Tapi makna kamil, sempurna dengan kamil, sempurna dengan syamil tu beza. Sempurna dengan kamil artinya disempurnakan, berperingkat-peringkat, beransur-ansur. Itu makna kamil. Jadi kalau maqam kamil itu kita pun harus berusaha ke arah tu. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tasawuf tu kan, ulama tasawuf membilang nafsu ni manusia ada 7. Betul tak? Nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7 nafsu. Ini yang mana nafsu paling jahat sekali ialah nafsu ammarah. Dan nafsu manusia inilah makhluk yang paling jahat nak dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Nafsul insan akhbasu wa asyarru min sab'ina syayatina. Nafsu manusia itu lebih keji dan lebih jahat, lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Ya sungguh, betul sungguh. Itu kata ulama, bukan hadis Nabi itu, tapi betul sungguh. Sebab apa betul? Sebab kalau kita tengok syaitan ni kalau di kalangan jin bapaknya nama Iblis. Iblis ni makhluk Allah daripada bangsa jin yang mana dulunya ibadat kuat, hebat ibadat. Daripada bumi nak naik ke langit, semaya. Nak cari di mana orang semaya daripada bumi naik ke langit? Tak ada. Tak ada lagi setakat ni dia rasa-rasa dah hamba. Jangan kata Tok Imam wilayah Persekutuan, Tok Imam Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudai pun tak naik lagi ke langit rasanya. Naik pas langit semaya. Iblis naik sampai ke langit. Sampai ke langit ke-7 tu. Hebat dia. Kemudiannya bila Allah Ta'ala jadikan tok kita Adam, usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Allah Ta'ala suruh hormat kepada tok Adam alaihissalam. Pakat hormat habis sekalian malaikat. Iblis so tak berhormat. Lalu Allah Ta'ala cerita asasilah iblis ni siapa dia? Karena adalah ia iblis tu minal jinni, setengah daripada bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, fasik dia, tidak taat dia kepada Allah, kepada perintah Allah Ta'ala. Itu. Jadi sejahat-jahat jin, sebaik-baik jin, orang duk sebut kan, sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Itu tak betul hang berasa tu. Tak tahu mari di mana perkataan itu dah tu ni. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia. Biasa dengar tak orang cakap gitu dah tu. Hang berasa kurang tepat. Kenapa? Karena sebaik-baik jin yang paling baik sekali ialah jin yang bersahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jin hok belajar dengan Nabi. Nabi kita ni satu-satunya dikhususkan oleh Allah, diutuskan kepada manusia dan jin. Itu. Nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad tidak diutuskan kepada jin. Tidak. Tu Nabi Sulaiman tu Ustaz? Tidak. Nabi Sulaiman diutuskan kepada jin bukan sebagai rasul, bukan sebagai nabi, tetapi sebagai malik, raja. Nah, selain daripada Nabi Muhammad diutuskan hanya kepada manusia. Itu pun bukan semua manusia. Tertentu saja. Orang kampung dia, orang negeri dia, orang negara dia, ataupun satu kaum dia saja gitu. Nabi kita tidak. Diutuskan kepada manusia tu semua, dan tidak hanya pada manusia, bahkan pada jin. Nah, dah banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahabat cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pergi mengajar jin. Pergi mengajar jin. Nah, kerana tu dalam Quran pun ada suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada juga hadis-hadis yang diriwayat oleh jin, sehingga ada kitab Musnad Jin. Hadis-hadis yang bersanad kepada sahabat-sahabat di kalangan jin. Jadi tak munasabah sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Oh berat. Takkan sahabat Nabi itu dengan Fir'aun baik Fir'aun lagi. Itu sejahat-jahat manusia tu kan Fir'aun. Jadi pepatah tu tak tahu mari daripada mana. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Tak tepat. Nah, kenapa kalau kita tengok sejahat-jahat jin tu siapa? Iblis tadi. Iblis tu bila dia tidak mau hormat kepada Tok Adam alaihissalam, Allah Ta'ala tanya, kenapa mu tidak hormat kepada Tok Adam? Jawabnya Iblis, khalaqta ana khairum minhu. Itu takabur dia lah. Kerana dia sombong, aku lebih baik daripada Tok Adam. Kenapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mu jadikan aku daripada api. Api ke sifat dia naik, meninggi. Tanah sifat dia ke bawah, dijijak. Maka sangka iblisnya api lebih mulia daripada tanah. Artinya di sini iblis itu mengaku Allah tu Khaliq, sang pencipta, dan diri dia tu sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Taala. Kita tengok tu sejahat-jahat jin tu masih mengakui Allah tu Khaliq, sang pencipta. Itu sejahat-jahat jin. Tapi nafsu manusia apabila jahat lebih teruk daripada iblis lagi mana? Tu Fir'aun. Tengok. Nah, ana rabbukumul a'la. Tu. Aku Tuhan kalian semua yang maha tinggi. Iblis dengar tu mengilim kepala, berani natang ni. Berani, aku tak berani nak mengaku Tuhan. Tapi nafsu manusia apabila jahat sungguh dia. Betul sungguh kata ulama tadi. Nafsul insan akhbasu wa asyarru min sab'ina syayatina. Nafsu manusia tu terlebih keji dan terlebih jahat, lebih daripada 70 ekor syaitan lagi. Itu sebab itulah kita duk pelik bulan Ramadan ni. Nabi kata wasuffidatis syayatin, dibelenggu segala syaitan-syaitan. Nah, jadi sengkau kitanya maknanya tak ada lagi maksiat, tak ada lagi berlaku derhaka pada Allah. Duk maksiat situ lah juga ya. Kenapa? Kerana hak jahat sungguh tu bukan syaitan, diri itu sendiri, nafsu manusia tu. Nah, syaitan tu tukar kipas aja, tukar perangai aja gitu ni, siu. Nah, jadi Ramadan ni Tuhan ikat syaitan-syaitan tak boleh nak siu, tak boleh nak perangai. Artinya kita tu bertomoy, bersparing, bergocoh, sama mana? Satu sama satu dengan nafsu kita sendiri. Selama ni dua lawan satu, sebab tu kalah. Nah, mana? Syaitan lagi, nafsu lagi, belebok-belebok embel. Ni bulan Ramadan dah
so sama so kita dengan nafsu kita. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika, kata Nabi SAW. Sebenar-benar musuh kamu itu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita, diri kamu, diri kita. Itu musuh sebenar. Tiba-tibanya bila gocoh so sama so, kalau lagi berat ni. Kalau lagi. Ini maknanya pondel lah gitu ni. Tak pandai gocoh sungguh. Itu. Baik. Jadi nak cerita kata apa tadi? Kalau kamil sempurna tu boleh diusaha. Tapi kalau syamil itu sempurnanya aslul khilqah, asal kejadian. Asal kejadian Allah Ta'ala jadikan Nabi kita Muhammad SAW memang sempurna. Itu. Maka sebab tu tidak digunakan nama kita ni Kamailul Muhammadiyah itu ni. Tapi Syama'ilul Muhammadiyah, segala kesempurnaan yang dibangsa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahannya para hadirin semua boleh belilah kitab ni. Katanya tu Imam tadi, Ustaz Syafi'i kata ada jual. Di mana tak tahu, di bawah tu, kalau di bawah ni tak tahulah. Mudah-mudahan boleh kita sama-sama muzakarah. Mana tahu saya baca salah ke, ayah-ayah, pocik-pocik boleh tegur, abang-abang boleh tegur, salah tu ustaz. Kalau saya seorang aja bawa kitab, sedaklah saya goreng. Betul kau salah tak kira dah. Bukan buat awak tahu dah. Saya aja ada kitab lah. Jadi kalau para hadirin semua beli kitab juga. Masa saya duk baca ni pun tuan-tuan pun buka juga kitab. Barangkalinya kalau ada tersilap salah saya, boleh ditegur. Boleh dinasihat, boleh ditegur. Tapi kalau saya seorang je buka kitab, orang lain semua ngangor ni. Tunggu surat saja. Ni bahaya. Bahaya apa? Kalau saya cakap apa pun terima, biar salah apa pun. Ni bahaya. Jadi kita biar jadi jemaah yang kritis. Bukan hanya harap ke ustaz ya. Ustaz nak kata apa kata, kita tak ada telinga. Jangan. Kita dikritis apa? Yang betul ustaz cerita, kita terima. Yang salah kita sama perbaiki. Gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ada. Dan kebenaran hanya milik mutlak bagi Allah, dan kesempurnaan tidak ada kepada manusia-manusia biasa, melainkan manusia itu disempurnakan oleh Allah atau dijadikan sejak asal kejadian dia tu sempurna. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. InsyaAllah kita baca sikit lah kot sebagai pembukaan hari ni. Mudah-mudahannya nanti bila dah ada kitab semua, lebih orang panggil lebih banyak kita ke baca, tidak banyak keluar-luar, tidak. Baik. Kata dianya Bismillahirrahmanirrahim. Imam Tirmizi dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selepas daripada bismillah, basmalah, dimulakan pula kali kedua dari panggil ibtidak idhafi dengan segala puji hanya hak Allah Ta'ala. Itu mana alhamdulillah, segala puji ni semua hak Tuhan laku, bukan hak makhluk. Jadi itu sebab tu tak betul kalau orang puji kita luah lu baidung seorang-seorang ni. Dia kata sedap tu imam baca Quran. Tu imam pun berat tu imam tu. Tu imam tu duk baca alhamdulillah tak faham tu. Ni. Orang puji kita jangan kita simpan pada kita. Hantar semuanya kepada Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini kurniaan Tuhanku, kurniaan Allah lah, tidak ada sikit pun daripada kelebihan aku. Gitu. Baru selamat hati kita ni daripada riak, ujub, sum'ah, takabur. Hak ni hak payah ni, hati ni hak payah ni. Hak luar ni mudah. Ni. Buh janggut, buh serbai, buh piyah pakai jubah. Hak ni senang. Hak ni senang. Dan kita manusia tu, hak itulah yang kita tilik mula-mula. Tidak bagi Allah. Allah ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum
Wa fi riwayatin innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itu. Nah, apa sabda Nabi? Sesungguhnya Allah itu tidak tilik kepada rupa paras kita, pakaian kita dan amal zahir kita. Yani tidak tilik dengan makna tilik yang pertama dan paling utama, tidak. Tilik juga, tilik kedua, ketiga, keempat, kelima. Lama kata, oh Tuhan tak tilik pakaian kita, pakai spender saja gitu. Bangang gitu. Tilik juga kena tutup aurat, jangan tak tutup aurat. Oh dah Tuhan tak pandang zahir kita semaya bang, tak usah semaya, hey, semaya wajib. Nah, tapi walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang ditilik oleh Allah ialah hati-hati kita. Apa makna? Yani yang ditilik oleh Allah sebagai tilik yang pertama dan paling utama ialah qulubikum, hati-hati kamu. Yani hati-hati kita ni. Ini hak payah ni. Hati ni hak payah ni. Hak luar ni boleh make up belaka. Boleh make up belaka. Ai tengok. Jadi itu makna alhamdulillah. Segala puji ni, Tuhan puji diri Tuhan, Tuhan puji diri Tuhan, Tuhan puji makhluk Tuhan, makhluk Tuhan puji Tuhan, makhluk Tuhan puji sesama makhluk Tuhan. Semua puji tu hak Tuhan belaka. Tak ada satu pun layak makhluk Tuhan sipai puji duk seorang-seorang gebang duk hidung ingat. Tak layak, nah, tak layak. Baik. Wassalamu ala ibadihillazina astafah, dan bermula sejahtera. Sejahtera ni makna ziyadatun ta'minillah. Tuhan minta Tuhan pertambahkan keamanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu memang sudah aman. Yang tak amannya bukan Nabi kita. Kita ni belum tentu aman. Nabi pasti aman. Bahkan dia mengaman kau orang lain tu boleh. Mana? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dia boleh mengaman kau orang lain. Hak tidak amannya kita. Ada tak? Ada tidak? Aku garanti syurga. Gitu. Jadi apa makna? Minta Allah Taala tambahkan keamanan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni ada satu benda hak Nabi kita tu berasa tidak aman. Apa? Kalau ada satu orang di kalangan umat Nabi yang dihumbang oleh Allah masuk ke dalam api neraka. Itu hak tu hak Nabi tak aman. Sebab tu sahabat tanya, ya Rasulullah, akhirat esok aku nak jumpamu di mana ya Rasulullah? Cari 3 tempat. Di titian Sirat, di Mizan, di Haud, di telaga Kausarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku duk main 3 ni. Di Mizan Nabi usaha biar berat timbangan neraca amal kebaikan umat dia. Di Sirat Nabi berdoa, ya Allah salim ya Rabb, salim ya Rabb. Nabi berdoa supaya selamat kaki umat dia melangkah di atas titian Sirat. Belebak jatuh. Tak tunggu lama dah, kaki berlari sujud di bawah Arsyir Rahman. Puji Allah dengan pujian yang tidak pernah ada seorang makhluk pun puji Allah. Sehinggalah Allah Taala kata, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau daripada bersujud tu wahai Nabi Muhammad. Wasal, minta apa yang kamu minta. Tu'ta, nescaya aku akan beri. Wasfa', dan syafaatlah kepada siapa yang kamu nak syafaat. Tu syafaat, nescaya aku perkenankan syafaat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Bila bangun daripada sujud, ummati ya Rabb, umat aku ya Tuhan, masuk dengan aku adalah ya Allah. Tu Nabi kita. Tu minta sejahtera Nabi kita Muhammad ni apa makna? Minta supaya kita ni jangan dimasukkan dalam api neraka, supaya Nabi kita tu sejahtera. Itu makna. Wa salamun ala ibadihilladzina astafa, dan bermula sejahtera tu minta turunlah ia di atas hamba-Nya, hamba Allah. Hamba Allah banyak. Hamba Allah yang mana? Alladzina astafa, yang hamba tersebut dipilih oleh Allah Taala sendiri. Allah sendiri pilih. Bukan orang lain boleh pilih. Dia bukan macam YB menteri dia. Tu jawatan tu
rakyat lah pilihnya, nama dah wakil rakyat. Tapi kalau Rasul, Nabi, ini wakil Tuhan, maka Tuhan sendiri pilih. Sebab tu kita tak boleh usaha. Jangan ada hak duk usaha nak jadi Rasul, nak jadi Nabi lah maka. Kata kuat awak ni berzikir, mengaji Quran ni apa ni? Tujuan apa awak kuat sangat ni? Saya cita-cita nak jadi Nabi ya. Tolonglah ni. Mana boleh jadi Nabi? Tak boleh jadi cita-cita jadi Nabi. Itu perkara yang mustahil kita capai dengan jalan usaha. Tak boleh. Tak boleh. Pilihan Allah, dan Allah Ta'ala telah pilih Nabi kita Muhammad ni Nabi yang akhir nisbah bangkit dan penyudah bagi segala Nabi. Itu sebab tu dalam Quran kata, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Itu wa khataman nabi, dan penyudah bagi segala nabi. Masya Allah, Al-Quran i'jaz, hebatnya Al-Quran. Dia tak kata wa khatamal mursalin, dah wa khataman nabi. Kenapa? Karena tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tetapi kalau tiap-tiap rasul pasti nabi. Itu jadi kalau Allah Ta'ala kata khatamal mursalin, Nabi Muhammad ni penyudah bagi rasul, maka kalau ada orang mengaku dia nabi tapi tidak rasul, harus tak? Harus, karena ada nabi bukan rasul banyak, nabi saja bukan rasul. Tapi karena Allah Ta'ala kata khataman nabiyyin, maka boleh tak ada orang mengaku dia rasul tapi tidak nabi? Nampak sangat bodoh siapa kata dah. Kayak ada orang mengaku rasul itu ni. Saya rasul, saya bukan nabi. Abahmu. Mana ada rasul tidak nabi? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul ya. Tapi tiap-tiap rasul pasti nabi. Ya, tengok. Jadi tak mungkin ada orang boleh mengaku dia rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi lagi lah, kerana Quran kata dah penyudah bagi segala nabi. Nabi setelah Nabi Muhammad tak ada, rasul setelah Nabi Muhammad pun tidak ada, dua-dua tak ada. Tu habis itu. Jadi jawatan rasul ni bukan orang panggil jawatan yang boleh kita usaha, kita cita-cita, kita minta dengan Tuhan nak jadi rasul, tak boleh. Ini pilihan daripada Allah. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah lah yang memilih utusan-utusan Allah di kalangan para malaikat dan manusia itu ialah pilihan Allah. Yang ini dikehendaki di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Hafizu Abu Isa Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauratin At-Tirmidzi telah berkata oleh Syekh ni kalau dari segi bahasa, man balagha arba'ina sanatan, siapa-siapa yang sampai umur 40 fahuwa syekhun, dia syekh dengan mana orang tua, walau kana fasiqan walau kana kafiran, walaupun dia fasik kalau dia kafir, gitu. Jadi kalau ada orang umur 40 ke atas masih lagi pakai seluar pendek, duk main dam di kedai kopi, tak poso pula tu, panggil dia syekh. Masya Allah syekh. Atau apa panggil saya syekh ni? Saya ni jahil ni pakai seluar pendek, tak puasa. Kata syekh sini dengan makna orang tua umur 40 lebih dah, nak dekat ke mati dah, biar kabar sikit. Itu makna syekh. Man balagha arba'ina sanah. Kalau syekh dari segi istilahnya ialah man balagha rutbatal fadli, sesiapa sahaja yang sampai ke pangkat kelebihan, walau kana sabiyan, walau dia budak-budak. Macam budak-budak kan, hafid Quran ada tu ni, hafal hadis, Masya Allah. Ada di Indonesia, tengok dalam video kan, hafal Quran kecil buta pula tu, OKU pula tu. Ni orang panggil syekh.
Siapa almarhum apa tu? Syekh meninggal tu. Syekh Jabir kan ada ni. Siapa cium kaki budak tu kan apa? Masya-Allah, budak ni orang yang sampai kepada martabat kelebihan. Walau dia budak, layak dipanggil syekh. Gitu. Tu. Jadi sini syekh sini bukan dengan makna orang tua, tapi orang yang mencapai kelebihan. Tak lebih apa? Al-hafizu. Hafiz. Hafiz ini bukan hafiz Quran macam orang kita ni. Kita Malaysia ni kalau al-hafiz hafal Quran lah. 30 juzuk. Itu pun ingat kata ingat wallahu a'lam. Letak je nama al-hafiz. Sebab apa? Jual air zam-zam dengan kurma yang disembuh ayat Quran 30 juzuk oleh al-fadil ustaz sekian-sekian al-hafiz. Yakin orang masya-Allah ni al-hafiz ni. Hafiz al-hafiz di zaman ni orang yang hafal hadis 100,000 hadis, hafal matan serta sanad. Tu 100,000 hadis, hafal hadis 100,000 hadis, matan dan sanad, hafal dalam kepala otak, bukan dalam laptop, bukan. Kita ni dalam laptop, buka laptop habis bateri, habis tak ada habis ilmu tu. Hafal dalam kepala otak. Ini al-hafiz, masya-Allah. Ini 100,000 hadis hafal. Allahu akbar. Kita nak hafal hadis 40 arba'in nawawiyah tak habis. Tak habis apa kesudah. Hak paling ingat sekali innamal a'malu binniyat tu sah. Hak tu pun tak ingat dah. Hak tu jelah ingat ada tu. Allah, lemahnya kita. Ini orang-orang hebat ni, masya-Allah. Al-hafiz. Al-hafiz artinya orang yang hafal 100,000 hadis. 100,000 hadis. Apa nama dia? Kunyahnya Abu Isa. Abu Isa ni kunyah dia panggil, gelar. Abu ni gelar, kunyah dia panggil. Namanya apa? Muhammad. Nama dia Muhammad bin Isa, anak laki-laki bagi Isa. Isa ni pula bin Saurah, anak laki-laki bagi Saurah, ala wazni Talhah. Saurah Talhah. Bin Musa, Saurah bin Musa, Ad-Dhahak As-Sulamiyu. As-Sulamiyu ni mansubun ila Bani Sulaim, dinisbahkan kepada Bani Sulaim, daripada kabilah kecil daripada kabilah Qais bin Ilan. Itu At-Turmiziyu. Turmizi ni ada salah satu aujuh, ada 3 wajah boleh baca. Turmizi, Tirmizi, Tarmizi. Ada 3 wajah. Tak suruh balah Tirmizi, Turmizi, Tarmizi. Dia bodoh, dia balah tu. Betul, 3 betul lah ke? Ini dalam kitab sebut. Ada qala an-Nawawi fihi ay fit Turmizi au Tirmizi salah satu aujuh. Ada 3 wajah baca. Kasrita wal mim. Kasrahkan tak dengan mim. Tirmizi. Itu. Wahwa dan ialah azhar, yang terlebih nyata. Wa dhammuhuma ataupun dhammah kedua-duanya mana? Turmuzi boleh juga. Atau fathahkan tak, kasrahkan mim mana? Tarmizi. Boleh. 3 boleh. Tak sebal. Sebab kita orang Melayu ni beribal loh. Ngaji ni bukan nak ibadat pada Allah. Yang ngaji tu berakhir nak baloh semua dah tu ni. Lepas habis babak, lepas habis buku, lepas habis sebab tak ada padahal. Kabar-kabar orang Islam kena kata sebab puasa. Orang Islam kena pukul sebab puasa dah tu ni. Orang Islam sama orang Islam dok berkelahi tak mau berkelahi, selawat ke Nabi pun berkelahi. Tarawih 20 ke 8 berkelahi. Selawat celah-celah tarawih pun berkelahi. Ada lambat selipar Nabi pun berkelahi juga, bergocoh juga. Hak ni waktu ambil pendapat lagu ni, hak ni lagu ni. Benda tak ada faedah lah kau duk berkelahi tu sungguh. Tak ada faedah yang duk berkelahi begitu. Allahu akbar. Baik.
Jadi ingatlah, kita belajar agama ni bukan nak bala. Kita mengaji, kita belajar ni nak ibadat kepada Allah. Nah, jangan niat mengaji ni nak bala. Apa? Tahu. Oh, itu tak kena tu. Oh, tak kena tu. Oh. Nah, man kasura ulumuhu, nah, qalilu i'tiraduhu. Barang siapa yang banyak oleh ilmunya, maka sedikit dia nak kritik-kritik, nak tek sedikit, karena dia banyak pengetahuan. Tapi man qalilu ulumuhu, siapa yang sedikit oleh ilmunya, kasura i'tiraduhu, banyak dia mula nak kritik orang. Tu tak betul, tu tak betul, tak betul, tak betul habis. Dia seorang hak bagus, baik, soleh, ahli syurga, ahli tauhid ni. Orang lain semua tak betul syirik lah. Nyanyi gitu dah tu. Nyanyi gitu. Kita kena belajar berlapang dada. Tu. Kita kena belajar setuju, sepakat untuk berbeza pendapat. Itu kena belajar gitu. Jangan kita mengerasi orang di atas hanya kita sahaja punya pendapat yang betul, lain salah belaka. Tak boleh gitu kan. Kerah lalu, kerah cokeng, kalau kita panggil kerah cokeng, nak gocah lalu habis itu. Buku 115 ni. Apa kata Imam Tirmizi? Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab yang datanglah ia bab pada menyatakan tentang khalqi ni orang panggil asal kejadian rupa bentuk rupa paras bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diletakkan bab ini yang pertama? Ini kita to be continue. Panjang pula kalau kita cerita tu. Sebab apa letak bab? Kena rupa paras Nabi kita Muhammad dulu sebelum kena apa yang lain tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti setakat tu dulu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin semua, hamba minta doa kepada pondok hamba supaya dapat membayar baki hutang tanah pondok sebanyak 398,000, yang mana harga tanah tu 1 juta, ada baki lagi 398,000. Jadi hamba minta hari Jumaat ni pakai doa selik lah dalam hati tu supaya Allah Ta'ala tunaikan hajat pondok hamba ni, boleh settle hutang 398,000. Dan siapa-siapa yang nak wakaf ada kat luar sana tabur tu, insya-Allah. Dan Allah harapkan kita diucapkan kepada Ustaz Said Faiz di atas perkongsian daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan ada beberapa pengumuman. Pertama, dalam menjayakan atau dalam menunjukkan bulan Ramadan, masjid atau sudi menganjurkan program-program dia Ramadan. Di antaranya adalah iftar, pentajaan iftar dan mawlid, kemudian tajaan 10 malam terakhir qiyamul lail, dan juga di antara yang lain adalah program-program seperti program mega tilawah Al-Quran yang dianjurkan pada setiap pagi jam 9 sehingga 11.